Mari kita buat sama-sama ya. Okey, saya akan buat seperti anda semua. Iaitu pertama, saya akan pergi ke link yang berkenaan dalam YouTube channel yang saya maksudkan tadi. Saya akan tekan butang download dan dalam masa beberapa minit, file ini akan di-zip filekan dan akan ada download file lah oleh Google Drive. Okey, kemudian ianya akan diletakkan di dalam saya punya download folder. Okey. Selepas ianya telah berada di dalam download folder, maka apa yang saya perlu lakukan, seperti yang saya maksudkan tadi kepada saudara-saudari sekalian, saya perlu memberikan nama. Saya namakan dulu, iaitu Sabah Exercise. Contoh. Sabah Exercise. Okay. Selepas saya dah buat Sabah tu, kemudian barulah saya akan tekan butang unzip. Okay. Saya tekan butang unzip lah. Kalau dalam Mac ni, kita double klik je, dia akan automatic unzipkan file tu. Supaya dia jadi folder ya. Okey, setakat ni jelas? Jelas. Okey. Ada masalah boleh angkat tangan. Dalam folder tu ada data vektor. Dalam GIS ni, anda kena tahu data-data GIS lah. So, saya rasa anda dah diterangkan dalam kelas epidemiologi sebelum ni. Contohnya data tu kita boleh namakan dia sebagai raster. Raster ni adalah data gambar. Okey. Yang kedua adalah data vektor. Vektor ni maksudnya data tu mempunyai maklumat spasial. Maknanya ada koordinat. Okey, itu dipanggil vektor. Ada lagi satu dalam data GIS ini juga dinamakan database lah. Database ni ada banyak, ada SQLite, SQLite, dia ada DBM, projection, macam-macam lah, data dan juga extension. Baik. Ini adalah contoh macam mana jika anda ada shapefile sendiri. Nanti jika anda dah bekerja sebagai PPKP, kemungkinan daerah yang anda pergi tak ada shapefile itu. Mana nak dapatkan? Dah belajar belum nak dapatkan macam mana daerah-daerah ni? Google je. Google dapat daerah-daerah dia. Betul, dapat daerah tu memang betul. Tetapi awak nakkan dia punya shapefile. Tahu tak shapefile? Shapefile dia seperti yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Ya. Baik. Selepas anda buka QGIS, maka anda akan nampak beberapa perkara seperti berikut. Okey, ini QGIS ni kira first time lah anda buka ni. Okey, anda akan install yang version terlatest lah. Di sebelah tengah ni, yang saya sedang jogetkan saya punya cursor dipanggil working canvas. Working canvas. Okey, ni namanya apa? Working canvas. Dekat sini adalah apa yang anda buat akan dipamerkan di situ. Okey, jelas Di sebelah kiri ada dua benda kan? Bawah itu namanya layers, betul tak? Dekat atas daripada layer ni namanya browser. Saya telah disablekan browser tu. So, saya boleh mengenablekan balik browser itu. So, contoh macam ni lah. Saya pergi dekat panel, saya boleh tekan butang browser. Barulah dia jadi sama seperti yang kamu punya. Betul tak? Baik. Di sebelah kiri ini adalah browser yang akan membawa data kamu di mana yang kamu letak tadi dalam komputer kamu. Okey? Contohnya kamu letak dekat, ada kawan kamu letak kat desktop. Ada kawan kamu letak dekat mana lagi? Download dan lain-lain lah. So, anda boleh carilah dokumen-dokumen itu ya. Faham Cari tu maksudnya carilah sendiri-sendiri lah. Jangan nanti awak download, lepas awak tanya saya, kat mana saya letak encik? Mana saya tahu komputer awak? So, kalau saya akan letak semuanya dekat dalam download. So, cara nak menggunakan QGIS ni adalah semudah drag and drop. Apa dia? Drag and drop. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambil data itu dan menyeritkannya masuk ke layer. Apa dia? Menyeritkan dia dan masukkan ke layer. Itu kaedah paling mudah. Kaedah yang mencabar sikit adalah anda boleh pergi kepada maklumat-maklumat di atas ni. Kita ada layer, kita ada add layer. Okey. Tak apa, kita akan bincangkan sekejap lagi. Yang pertama, browser, yang bawah ni layer, betul Sini tempat bekerja. Layer ni adalah macam mana GIS ini berfungsi ataupun geospatial software ini berfungsi. Dia berdasarkan kita punya layer lapisan. Contoh kita letakkan
gambar rajah map. Atas map tu kita letakkan gambar rajah rumah. Atas rumah tu kita letakkan maklumat penduduk. Atas maklumat penduduk kita letakkan maklumat persekitaran. Atas maklumat persekitaran kita letakkan dosa dan pahala. Misal katalah contoh. Mustahil lah kan ada data tu. Tapi maknanya dia adalah layering. Macam anda makan kek lapis. Dia bertindan-tindan maklumat itu. Dan maklumat itulah yang dipanggil sebagai special data. Okey. Untuk memudahkan anda lebih faham, mari kita masukkan dulu satu map yang ada dekat dalam negara lah. So, anda boleh pergi kepada XYZ Tiles. Dah pergi dah? Okey, anda akan nampak ada tulis Maps, OpenStreetMap, Satellite Hybrid. Ada tak? Ke tak ada? Anda ada OpenStreetMap sahaja. Okey, ambil OpenStreetMap ni, seretkan dia masuk ke layer. Apa yang anda akan nampak kat situ? Anda akan nampak seperti map saya ni, betul tak? Jadi inilah map dunia lah. Kalau anda zoom, anda boleh nampaklah Malaysia. Tapi map ni tak berapa comel. Sebab map ni map OpenStreetMap lah. OpenStreetMap ni dia map percuma kan. Jadi dia tak berapa comel. So saya suka menggunakan map yang namanya satellite. Okay. So layer ni, okay, dengar fungsi layer ni adalah untuk anda letak. Lepas tu anda tindan lagi. Dan begitulah seterusnya. Dan layer ni anda boleh buang dengan menekan butang right click, teruskan tekan butang remove layer. Cuba buat. Dia hilang tak? Dia hilang. So, bila dia hilang, adakah data kamu hilang? Jawapannya tidak. Data kamu tak hilang. Dia hanya dihilangkan daripada pandangan mata kasar. Jelas? Okey? Jadi kita tak nak buang masa lagi. Mari kita cuba masukkan shape file kita tadi. Apa shape file kita? Sabah. Dalam Sabah exercise ataupun Sabah data dan lain-lain nama yang kamu namakan tadi, ada satu file namanya Sabah dummy dot, belakang dia tengok perkataan apa. Belakang dia ada tulis CPG, DBF, PRJ, QMD, SHP. Ambil yang .shp. Ini adalah shape file. Cuba ambil Sabah dummy .shp tadi, seretkan dia masuk ke layer. Apa jadi? Apa jadi? Tak jadi apa-apa? Apa dia? Nampak map Sabah lah. Kena cakap lah apa jadi. Sebab saya nak kena tahu apa jadi. Sebab komputer saya tak sama. Okey, dah masukkan map Sabah. Sekarang ini masukkan OpenStreetMap. Sabah map kita hilang. Betul tak? Jangan risau. Sebab dia adalah tindanan. Jadi ambil Sabah ni tadi, seret naikkan ke atas supaya urutan dia betul. Jadi sekarang ni Sabah kita berada di atas, bawah dia adalah map Sabah. Adakah dia bertindan dengan baik? Kita cuba dulu. Ada data. Cuba anda pergi kepada Sabah ni, Sabah dummy yang dah masukkan tadi tu. Okey, cuba kita right click. Cuba right click. Pergi kepada Open Attribute Table. Right click, Open Attribute Table. Bila anda tekan Open Attribute Table, apa yang anda akan perhatikan di sini adalah adanya satu databases. Betul tak? Dia macam spreadsheet, macam Excel macam tu. Betul Dia ada tulis object ID, ISO, name, ID dan sebagainya. Sampailah area. Maknanya apa di sini? Tuan-tuan dan puan-puan boleh menekan mana-mana row dan nak tahu apa maklumat di situ. Contoh, saya tekan satu butang di sini. Macam mana nak pilih? Anda boleh tekan butang yang namanya I ni, Identify Features ni. Ada dua lah cara. Satu anda pergi ke I ataupun anda boleh pilih yang warna kuning ni. Dipanggil Select Features. Kita try Select Features ya. Okey, tekan warna kuning ni, Select Features. Saya boleh tekan butang yang berkenaan. Katakanlah saya tak tahu apakah polygon ini. Saya klik dan automatically QGIS akan highlightkan maklumat yang berkenaan. Siapa orang Sabah sini? Ini adalah daerah Papar. Betul ke daerah Papar kat sini? Ke awak pun tak tahu mana orang Sabah ni? Terus tak nak ngaku dengan orang Sabah. Contoh lain, saya klik yang sebelah sini. Ini daerah mana ni? Ini daerah Penampang. Betul ke?
Yang ini dekat mana ni? Ini Kota Kinabalu. Boleh ke? Dapat tak? Nampak tak apa yang saya buat ni? Nampak ya? Maknanya dengan menekan butang berkenaan, maka kita boleh dapatkan data-data yang berkenaan sahaja akan di-highlightkan kepada kita dalam kita punya workspaces. Okey? Apabila selesai, anda boleh tekan butang deselect. Deselect maknanya tak payah pilih lah. Deselect deselect. Okey, itu cara dia jika anda nak memilih variabel. Baik. Ada kala dan ketikanya, contoh tangan anda telah tergapil. Macam ni lah, tergapil. Ya Allah, mana hilang map saya? Jangan risau. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kepada gambar magnify yang kat sebelah sini. Zoom to layer. Tekan butang ini, dia kembali ke jalan yang benar. Okey. Cuba anda zoom out. Zoom out, tahu kan? Zoom out maknanya macam hilangkan daripada pandangan. Dia hanya boleh dilihat oleh semut dan kuman. Maknanya sangat jauh. Ni anda tengok daripada planet Marikh ni. Jadi anda boleh zoom to layer balik semula dengan menekan butang magnify. Ini dipanggil sebagai panning. Yang tangan ni panning. Panning ni kalau anda nak menggerak-gerakkan, nak menjoget-jogetkan dia begini. Yang ini adalah zoom in, zoom out. Yang ini semua saya rasa anda tahu. Yang ini adalah zoom to layer. Dan yang ini adalah select features. Okay, ini yang utama antara yang ada dalam kita punya QGIS. Okey. Seterusnya sebelah atas ni kita ada menu. Menu-menu ini yang paling banyak anda pakai dua je. Pertama layer, kedua adalah vector. Yang anda akan pakailah banyak untuk diploma punya level macam kamu ni. Dua ni je yang saya rasa signifikan lah. Layer dan juga vector. Ada juga mungkin lagi satu yang anda akan buat adalah plugin lah. Plugin ni adalah kita tambah plugin. Okey. Dah rasa happy ke tak happy lagi? Seronok lah Okey. Saya akan cuba buang OpenStreetMap ni dan saya akan masukkan satellite image supaya ianya lebih nampak makna kepada saya punya layer. Tapi anda tak ada satellite image ni, betul tak? Sekejap lagi saya ajar macam mana nak dapatkan satellite image ya. Sebelum itu, di sebelah kiri ni dia ada checkbox, betul tak? Checkbox ni bila anda tekan dan tidak menekannya, dia akan menunjukkan apa yang dipanggil sebagai selection. The ability for you to select. Anda boleh pilih atau tak nak pilih. Contoh saya tak pilih dan saya boleh zoom in. Ni dekat area Kota Kinabalu lah kat sini kan. So bila saya pakai Google Satellite, maka saya mempunyai ability untuk melihat apakah persekitaran yang ada di kawasan yang berkenaan dengan lebih detail lagi. Boleh nampak, anda boleh nampak dengan detail Gambar satellite image ni yang biasa tau. Kalau yang Landsat punya lagi clear. Anda boleh buat apa yang dipanggil sebagai spektrogram. Dengan menggunakan perbezaan cahaya, anda boleh tahu ini kawasan vegetasi, ini kawasan air, ini kawasan perumahan, ini kawasan dan sebagainya. Anda boleh specify based on the color of the number. Kan? Apa color bumbung lah. Kan bumbung dia ada satu standard color kan. Sebab itu bumbung semua kena color cerah. Supaya bila satellite image tembak, boleh nampak ini bumbung. Maknanya rumah. Sebab itu padang jangan color dengan color orange. Tak boleh. Padang kena color hijau. Baru nampak dia adalah vegetation. Sebab itu air tak boleh nak marah. So, contoh yang anda akan buat sekejap lagi, anda akan melukis poligon. So, poligon-poligon ini akan menentukan bangunan. Contohnya. Anda kena tahu apa fungsi poligon, apa fungsi line, apa fungsi titik. Ni tiga adalah contoh penamaan pada spatial data. Baik. Tanpa buang masa lagi, oleh kerana anda nampaknya seperti kecewa kerana tidak mempunyai Google Satellite, mari kita dapatkan bersama-sama. Ya, boleh? Pertama, pergi kepada XYZ tile. Dah pergi dah? Right click. Right click, tekan butang New Connection. Okey? Dah? Dekat name ni, tuliskan satellite. Tulislah. Tulis perkataan satellite. Dah tulis dah? Tak kisah. Melayu, Inggeris tak kisah. Sebab itu awak yang akan faham. Awak dan lain-lain makhluk ajaib lah yang akan tahu. Tuliskan satellite. Dah tulis dah?
URL ini, URL ini anda boleh type apa yang saya tunjuk ataupun anda boleh cari sendiri dekat internet. Anda nak pilih yang mana? Saya akan hantar ke WhatsApp. Macam mana yang paling senang untuk saya share kepada kamu? Type sendiri lagi senang lah sebenarnya. Okey, lagi sekali Pertama, anda pergi kepada XYZ tile, right click, new connection, tulis perkataan satellite, typekan atau tampalkan URL. Okey. Nak tahu cari dekat mana URL, anda boleh cari dekat mana-mana internet pun boleh dapat lah. Contohnya seperti ini anda tulis QGIS satellite URL QGIS satellite URL QGIS satellite URL. Okey, dia akan ada kat sini how to add Google Map ataupun terrain ataupun satellite layer in QGIS 3 daripada Hatari Lab. Ada tak? Ada, anda boleh klik dekat situ. Dia akan bagi URL tadi. Anda boleh copy URL yang berkenaan dan tampalkan kepada connection yang anda telah beri nama tadi. Jelas ke apa yang saya terangkan ni? Okey. Kita nak dapatkan apa dia? URL saja. Okey, right click, new connection. Dekat situ anda tulis satellite, masukkan URL di sini. Kat mana nak cari URL? Carilah how to add yang berkenaan ni lah. Sambil-sambil tu saya bagi juga dekat dalam anda punya group lah supaya anda boleh mempercepatkan proses ya. Okey, saya akan copy dan sharekan kepada satellite XYZ tiles, pergi kepada new connection, type perkataan satellite, masukkan anda punya URL. URL ni anda boleh dapatkan daripada mana-mana website. Contoh adalah website Hatari Lab ni, dia dah bagi dah. Terrain satellite only. Ni contoh satellite only punya URL. Anda boleh copy dan anda boleh tampalkan di sini. Okey, kemudian anda boleh tekan OK lah. Begitu juga dengan mereka yang telah didapatkan link tu daripada kawan kamu dalam WhatsApp group. Okey, habis cerita pasal geospatial. Setakat ni ada apa-apa soalan tak yang anda nak tanya sebelum saya pergi dengan lebih jauh lagi? Tak ada apa nak tanya lagi lah kan, sebab tak tahu apa benda nak buat lagi lepas ni. Okey, next step dia